Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 5 KSSM. Seperti yang telah cikgu janjikan, cikgu akan menerangkan ataupun meneruskan bab 5 gerak balas dalam tumbuhan di bawah standard pembelajaran 5.3 iaitu aplikasi fitohormon dalam pertanian. Baiklah, standard pembelajaran bagi 5.3 aplikasi fitohormon dalam pertanian di mana anak-anak perlu mewajarkan penggunaan fitohormon dalam pertanian. Fitohormon merupakan bahan kimia yang banyak membantu dalam perkembangan bunga, buah, batang dan juga akar. Fitohormon bukan sahaja dihasilkan secara semula jadi, malah dapat dihasilkan secara sintetik di dalam makmal. Terdapat juga fitohormon yang diekstrak untuk pelbagai kegunaan dalam pertanian. Rajah 5.8 menunjukkan aplikasi fitohormon dalam bidang pertanian. Baiklah, mari kita lihat aplikasi auksin dalam pertanian. Okey, pertama dia menggalakkan pertumbuhan tanaman. Kedua, dia merangsang pengembangan akar iaitu pembiakan aseks pada keratan batang tumbuhan berkayu bagi tanaman hortikultur. Hortikultur ni ialah sains dan seni penanaman sebenarnya anak-anak. Sains dan seni penanaman sayur-sayuran, buah-buahan ataupun bunga hiasan dan juga landscape. Okey, dalam erti kata lain, hortikultur ialah salah satu cabang pertanian dalam tumpuan lebih kepada tumbuhan yang diusahakan oleh manusia sebagai makanan ataupun tujuan perubatan dan juga mungkin kepuasan estetik lah. Okey. Seterusnya, auksin juga dia boleh menghasilkan buah tanpa biji melalui kaedah partenokarpi. Kaedah partenokarpi adalah satu kaedah menghasilkan buah tanpa biji. Anak-anak pernah lihat ataupun pernah makan buah anggur kan? Anggur yang tak ada biji, watermelon yang tak ada biji, itu melalui kaedah partenokarpi, iaitu menghasilkan buah tanpa biji. Okey, seterusnya, auksin juga digunakan sebagai racun rumpai. Okey, dia boleh merencat sebenarnya, boleh merencat rumpai. Digunakan sebagai racun rumpai dan dia melambatkan pentunasan ubi kentang semasa penyimpanan atau pemasaran. Auksin kan kita masa video yang dulu, video yang 5.2, cikgu ada terangkan auksin merencat penunasan sisi kan. Inilah dia melambat penunasan ubi kentang semasa penyimpanan atau pemasaran. Tak adalah nanti kalau awak beli ubi kentang tu, ubi kentang yang dah bercambah tumbuh dekat bahagian sekitar ubi kentang tu kan. Okey. Seterusnya, pembentukan tumbuhan yang rendah dan rimbun. Okey, seterusnya. Aplikasi gibberellin dalam pertanian. Okey, pertama dia merawat tumbuhan kerdil akibat mutasi tumbuh ke ketinggian yang normal. Jadi, kalau kita tengok tumbuhan kita tu kerdil akibat dia bermutasi, jadi dia akan merawat balik supaya menjadi ketinggian tumbuhan itu menjadi normal. Kedua, dia merangsang pemanjangan tangkai bunga dengan cepat. Ketiga, dia digunakan untuk menghasilkan buah anggur yang lebih besar. Itu dia. Dan yang keempat, menggalakkan percambahan biji benih tanaman seperti salad, oat dan tembakau pada keadaan suhu rendah atau kekurangan cahaya. Jadi, kita boleh guna gibberellin ini untuk menambah, untuk menggalakkan percambahan biji benih. Okey. Seterusnya, sitokinin. Okey, aplikasi sitokinin dalam pertanian. Pertama, teknik kultur tisu iaitu merangsang pembahagian dan pembezaan sel. Kedua, teknik kultur tisu digunakan bersama auksin untuk merangsang pembentukan organ tumbuhan seperti akar dan batang.
Ketiga, digunakan untuk melambatkan penuaan daun bagi pokok bunga yang baru dipotong. Okey. Seterusnya, asid absisik. Asid absisik ni dia memberi kesan perencatan ke atas proses percambahan dan pertumbuhan. Jadi, etilena pula digunakan secara komersial untuk merangsang pemasakan buah dengan cepat dan sekata. Okey, baiklah. Kita pergi kepada praktis formatif 5.3. Nombor 1, nyatakan satu aplikasi fitohormon yang terdapat yang berikut dalam bidang pertanian. Dia tanya gibberellin, sitokinin dan juga auxin. Jadi nyatakan satu aplikasi, jawapannya ialah kegunaan fitohormon berikut dalam bidang pertanian. Gibberellin merangsang pemanjangan tangkai bunga dengan cepat. Kedua, sitokinin merangsang pembahagian dan pembezaan sel dalam teknik kultur tisu. Ya. Okey, yang ketiga, auxin menghasilkan buah tanpa biji melalui kaedah partenokarpi. Okey, seterusnya nombor 2, berdasarkan pernyataan di bawah, apakah hormon X dan terangkan peranan hormon X ketika suhu persekitaran meningkat. Okey, pernyataannya adalah dengan adanya hormon X, tumbuhan dapat mengekalkan kandungan airnya. Jadi, apakah peranan hormon X tu? Anak-anak bagi tahu dulu apakah hormon X tu. Okey, hormon X itu ialah hormon absisik. Di mana hormon absisik apabila suhu meningkat, persekitarannya meningkat, lebih banyak air akan hilang melalui transpirasi di liang stoma. Okey, hal ini berlaku demikian kerana kepekatan asid absisik yang tinggi di dalam daun. Hasilnya, stoma akan tertutup dan air dikekalkan dalam daun. Okey, seterusnya kita lihat uji minda ataupun kuis. Okey, sebab kita dah habis tajuk yang ke bab 5 ni. Kita ada 5 SP saja, 5.1, 5.2 dan 5.3. Jadi dalam video untuk 5.3 ni cikgu ada banyak memberi soalan-soalan lah ya. Okey, sebab 5.3 ni hanya aplikasi fitohormon. Okey, jadi di akhir itu cikgu terangkan, cikgu akan beri beberapa kuis kepada anak-anak supaya lebih faham berkenaan dengan tajuk bab 5. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Apakah gerak balas yang ditunjukkan oleh perangkap lalat Venus? Ini SP yang pertama 5.1 kan, dikata perangkap lalat Venus. Kalau anak boleh ingat lagi dengan video cikgu yang pertama tu 5.1 tu, apakah gerak balas yang ditunjukkan oleh perangkap lalat Venus? A. Thigmotropisma, B. Thigmonasty, C. Geotropisma negatif dan D. Thermonasty. Kalau tropisma ni berkaitan dengan hormon kan. Ni kalau perangkap lalat ni dia macam pergerakan mekanikal. Jadi apakah tropisma ke nasty? Okey, jawapannya apa? So kita lihat jawapannya. Jawapannya adalah Thigmonasty. Okey, Thigmonasty. Okey, kedua. Okey, baiklah. Soalan nombor 2. Antara yang berikut, yang manakah fungsi sitokinin kepada tumbuhan? A. Melambatkan proses penuaan daun. B. Merencatkan pertumbuhan rumpai. C. Merencatkan pengeluaran sisi tunas. D. Merangsang perkembangan buah. Fungsi sitokinin. Yang manakah fungsi sitokinin? Anak-anak kena ingat apa dia fungsi sitokinin. So, jawapannya adalah A. Melambatkan proses penuaan daun. Okey, yang ketiga. Antara berikut, yang manakah benar tentang tentang kejadian yang menghasilkan gerak balas geotropisme pada pucuk dan akar anak benih. Yang ni pun cikgu dah terangkan, gerak balas geotropisme pada pucuk. Dia ada geotropisme positif, dia ada geotropisme negatif. Kalau geotropisme, perkataan geo ni ia berkait rapat dengan graviti. Jadi graviti dia kena turun ke bawah. Jadi kalau gerak balas dia turun ke bawah, itu menunjukkan geotropisme positif. Okey, kalaulah gerak balasnya naik ke atas, itu menunjukkan geotropisme negatif. Okey, mari kita lihat pilihan jawapan. A.
Taburan auksin dipengaruhi oleh tarikan graviti. B. Auksin bergerak menjauhi hujung pucuk dan hujung akar. C. Pemanjangan sel di bahagian bawah akar melebihi pemanjangan sel di bahagian atas. Okey, D. Pemanjangan sel di bahagian atas pucuk melebihi pemanjangan sel di bahagian bawah. Pernyataan berikut yang manakah benar tentang kejadian yang menghasilkan gerak balas geotropisma bagi pucuk, okey, pada pucuk dan akar anak benih. Okey, jawapannya adalah A. Yang manakah benar? Okey, taburan auksin dipengaruhi oleh tarikan graviti. Okey, nombor 3 dan nombor 4. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar tentang etilena? Okey, nombor 1 dihasilkan di hujung pucuk dan akar. Nombor 2 merangsang pemasakan buah, etilena kan? Okey. Merangsang pembentukan buah tanpa biji. Mudah meresap melalui udara. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah benar? Jadi 2 dan 4 ini dah betul dah. 2 dan 4, C jawapan dia. Okey. 2 dan 4. Okey, dia hasilkan di hujung pucuk dan di hujung akar ni auksin. Okey, yang ni auksin. Okey, nombor 5. Okey, baiklah soalan nombor 5. Antara yang berikut, hormon yang manakah digunakan oleh penjual bunga segar bagi melambatkan proses penuaan bunga segar? Hormon yang manakah digunakan? So, the answer is A. Acid abscisic, B. etilena, C. auksin, D. sitokinin. Jawapan ni ialah sitokinin lah ya. Okey, sitokinin. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan lain. Okey, Raja 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji gerak balas hujung pucuk dan akar anak benih terhadap rangsangan cahaya matahari. Okey, di sini kita dapati bahawa kita dah belajar kan hujung akar. Di sini dia akan turun ke bawah. Okey, rangsangan cahaya matahari kan, fototropisma. Okey, hujung pucuk dia naik ke atas. Okey. Fototropisma positif. Okey, kalau geotropisma yang ni yang positif. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Dia kata apa? Okey, soalannya adalah kenal pasti gerak balas yang ditunjukkan oleh hujung pucuk dan hujung akar terhadap cahaya. Jadi kita tengok hujung pucuk adalah hujung pucuk gerak balas fototropisma positif dan hujung akar adalah gerak balas fototropisma negatif. Okey, pucuk dia menghala ke arah cahaya, fototropisma positif. Okey, nombor 2, B. Pada Raja 1, lukis pemerhatian terhadap pucuk, hujung pucuk dan hujung akar selepas beberapa hari didedahkan kepada cahaya matahari. Okey, ini yang asal dia Asal ada hujung pucuk, hujung akar, dia mendatar macam tu. Dan apa yang perlu anak lukis? Dia perlu anak lukis selepas beberapa hari didedahkan kepada cahaya matahari. Anak-anak kena tulis, kena lukis macam ni. Okey, di bahagian hujung pucuk ni anak-anak buat bengkok ke atas. Okey, hujung pucuk dia membengkok ke atas sebab dia fototropisma positif. Manakala di bahagian akar dia membengkok ke bawah. Okey, sebab dia fototropisma negatif. Okey, kena lukis macam ni. Dia naik ke atas. Okey, ini naik turun ke bawah ni. Okey, seterusnya nombor 3, C. Terangkan cara hujung pucuk dapat menunjukkan gerak balas seperti yang anda lukis pada soalan 1B. Ini jawapan dia. Okey, pertama, tarikan graviti menyebabkan tarikan graviti dia punya key point dia. Okey, menyebabkan auksin berkumpul. Okey, auksin berkumpul di bahagian bawah hujung pucuk. Duduk di bahagian bawah ni. Okey, bahagian bawah ni. Seterusnya, kalau nak perasan cikgu ambil warna merah senang sikit ikut perasan. Ni kat sini auksin dia berkumpul. Ni di bahagian bawah tu kan. Okey. Kemudian kita tengok lagi kepekatan auksin yang tinggi. Kepekatan auksin yang tinggi pada hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Okey, dia merangsang pemanjangan sel. Ketiga, bahagian bawah pucuk dengan kepekatan auksin yang lebih tinggi memanjang lebih cepat. Okey, kepekatan auksin yang lebih tinggi memanjang lebih cepat di bahagian bawah pucuk itulah. Okey, berbanding bahagian atas, menyebabkan pucuk membengkok ke atas. Okey, kepekatan auksin yang lebih tinggi di bahagian bawah akar
Okey, di bahagian bawah akar, merencat pemanjangan sel akar menyebabkan akar membengkok ke bawah. Okey, akar membengkok. Jadi yang ni sebenarnya, yang point ni, okey, point cikgu ni point yang ni dia menceritakan tentang bahagian bawah akar kan, bahagian bawah akar. Jadi soalan dia tanya terangkan cara hujung pucuk. Jadi poin pertama, okey, poin kedua dan poin ketiga jawapan dia. Yang poin keempat ni adalah poin untuk hujung akar, pucuk, hujung pucuk, hujung akar. Yang poin keempat ni hujung akar. Dia tak perlu buatlah yang nombor 4 ni. Ambil yang 3 ni, 1, 2, 3. Sebab soalan tanya hujung pucuk saja. Okey, inilah hujung pucuk. Okey, 1, 2 dan 3 ni saja jawapan dia. Okey, seterusnya, melalui teknik kultur tisu, satu biji benih dapat mengeluarkan banyak pucuk baharu. Pucuk-pucuk ini dipisahkan daripada induk dan dipisahkan ke medium yang mengandungi larutan kultur lengkap dengan kehadiran fitohormon tertentu. Pada pendapat anda, bagaimanakah fitohormon ini merangsang perkembangan pucuk menjadi anak pokok? Jadi, apa yang dia nak adalah pada pendapat anda, cikgu highlight sikit ya. Okey, bagaimana fitohormon ini merangsang perkembangan pucuk menjadi anak pokok. Ini dia tanya. Okey. Jadi soalan ni jawapannya adalah, kita tengok, medium nutrisi yang digunakan mengandungi hormon sitokinin. Ini yang key point dia ni, hormon sitokinin. Okey, untuk menggalakkan perkembangan pucuk serta daun. Sitokinin ni dia punya fungsi dia menggalakkan perkembangan pucuk serta daun. Okey. Auksin pula, ni auksin pula, ni key point dia juga. Auksin pula digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar. Okey, baiklah. Seterusnya, Rajah 2 menunjukkan satu teknik penghasilan buah tanpa biji dengan tidak melibatkan proses pendebungaan. Buah tanpa biji tadi partenokarpi kan? Teknik ini dijalankan dengan menggunakan fitohormon X. Okey, fitohormon X. Jadi soalan dia apa? Namakan teknik ini. Partenokarpi jawapan dia. Partenokarpi. Namakan dua jenis buah yang dihasilkan melalui teknik yang anda namakan dalam soalan 2A. Dua jenis buah yang dia nak boleh tulislah. Tembikai dan juga anggur. Okey, boleh kita lihat kan. Biasa kita makan tembikai tanpa biji dan juga anggur tanpa biji. Okey. C. Berdasarkan Rajah 2, terangkan teknik yang anda namakan pada soalan 2A. Terangkan teknik. Dia suruh terangkan teknik partenokarpi ni. Okey, teknik partenokarpi ni. Terangkan teknik partenokarpi. Jadi macam mana dia? Dia buat macam ni. Auksin disembur, auksin disembur pada bunga yang belum didebungakan lagi. Tindakan ini merangsang penghasilan buah tanpa biji tanpa perlu mengalami persenyawaan. Dia sembur auksin pada bunga tu yang belum didebungakan lagi. Okey, kemudian tindakan semburan tadi tu dia akan merangsang penghasilan buah tanpa biji tanpa perlu mengalami persenyawaan. Okey, D. Adakah buah yang dihasilkan melalui teknik ini memberi manfaat kepada pengguna? Jelaskan jawapan anda. Memberi manfaat ke tidak kepada pengguna teknik yang digunakan ni? Buah yang dihasilkan tu melalui teknik ni, ia beri manfaat kepada pengguna ke tidak? Jelaskan jawapan anda. So, jawapan dia, ya. Buah tanpa biji dapat dihasilkan lebih berkualiti kerana bersaiz lebih besar. Okey, buah tanpa biji ni dihasilkan lebih berkualiti kerana bersaiz lebih besar. Buahnya lebih selamat tanpa penggunaan racun perosak kerana tidak melibatkan serangga. Tidak melibatkan serangga sebagai ejen apa? Ejen pendebungaan. Okey. Okey, seterusnya. Etilena merupakan fitohormon yang wujud dalam bentuk gas tanpa bau dan tidak dapat dilihat. Fitohormon ini mengawal kematangan buah. Okey, dia mengawal kematangan buah. A.
Puan Faridah meletakkan buah limau nipis muda bersama-sama dengan buah pisang masak di dalam sebuah bekas tertutup pada suhu bilik. Wajarkan tindakan Puan Faridah meletakkan buah-buahan tersebut di dalam bekas tertutup yang sama. Nombor 2, ramalkan perubahan yang akan berlaku pada buah limau tersebut. Terangkan jawapan anda. Ini Puan Faridah ni diletak buah limau nipis yang muda bersama-sama dengan buah pisang masak. Buah pisang masak ya. Bersama-sama ni cikgu highlightkan sikit. Bersama-sama dengan buah pisang masak. Buah limau nipis muda. Okey, diletak dalam sebuah bekas tertutup pada suhu bilik. Wajarkan tindakan Puan Faridah meletakkan buah-buahan tersebut di dalam bekas yang tertutup yang sama. So jawapannya adalah cara ini dapat mempercepatkan pemasakan buah limau. Cara ini dapat mempercepat pemasakan buah limau. Okey, ramalkan perubahan. Perubahannya ialah kulit buah limau bertukar warna daripada hijau kepada warna kuning. Sebab dia dah masak kan? Tadi Puan Faridah letak buah limau muda. Limau yang tidak masak lagi. Dan buah limau menjadi lebih lembut. Buah limau menjadi lebih lembut. Buah pisang membebaskan etilena. Buah pisang ni sebab dipakai buah pisang masak dan buah pisang tu telah ada gas etilena. Jadi dia bebaskan gas etilena ni. Jadi etilena ia akan menghilangkan warna hijau pada kulit buah limau dengan merangsang penguraian klorofil. Dia merangsang penguraian klorofil. Klorofil ni merupakan pigmen hijau yang ada pada kulit buah limau. Jadi etilena ni dapat menghilangkan warna hijau tu. Okay, dia boleh menguraikan pigmen hijau tu pada kulit buah limau. Jadi buah limau kulit dia akan jadi warna kuning. Etilena juga akan merangsang enzim selulis. Okay, merangsang enzim selulis menghidrolisiskan dinding sel buah limau menyebabkan limau menjadi lembut. Cikgu cakap tadi kan, buah limau pertama ditukar warna, kulit dia tukar warna hijau kepada warna kuning disebabkan oleh etilena itu menghilangkan pigmen klorofil yang ada pada kulit buah limau menjadikan buah limau itu kulitnya menjadi warna kuning. Etilena ni juga dirangsang enzim selulis dengan menghidrolisiskan dinding sel buah limau yang daripada keras tu, dinding selulosa tu yang keras menjadi lembut. Dia merangsang enzim selulis, dia hidrolisiskan dinding sel buah limau yang keras tadi menjadi buah limau yang menjadi lembut. Maka buah limau tu jadi masak lah. Okey. Apakah yang akan berlaku pada buah limau tersebut sekiranya bekas tersebut diletakkan di dalam peti sejuk? Tadi dia tidak diletakkan di dalam peti. Okey, dia tutup je bekas simpanan tu. Okey, sekarang ni soalan ditanya kalau kita letak dalam peti sejuk. Apa yang berlaku pada buah limau tu? Terangkan jawapan anda. Okey, jawapannya ialah buah limau akan menjadi lambat masak. Kenapa jadi lambat masak? Dia masak juga tapi dia lambat. Sebab tu kalau kita simpan makan ataupun buah-buahan yang masak dalam peti sejuk, buah-buahan itu daripada tak masak menjadi masak tapi lambat berbanding kita biarkan dia di luar. Okey? Jadi ini kerana suhu yang rendah, suhu yang rendah dia menyebabkan enzim tidak aktif. Dia balik kepada kita belajar tentang enzim dan juga suhu tu. Jadi suhu rendah, enzim tak aktif dan pemasakan buah menjadi tidak aktif. Itu jawapan dia. Kita relatekan kembali apa yang kita belajar berkenaan dengan enzim. Okey, yang tiap tempat dulu kan. Okey, nombor B. Cadangkan satu kaedah. Dia nak satu kaedah yang dapat dilakukan pada buah-buahan yang akan dieksport. Dia nak satu kaedah yang dapat dilakukan oleh buah-buahan yang nak kita eksport ni. Okey, agar pemasakan buah-buahan tu diperlahankan semasa dalam perjalanan. Tak adalah kita eksport buah apa contohnya, buah betik contohnya. Kita eksport buah betik, kita simpan buah, kita letak dalam bekas tu, dalam bekas yang eksport tu, buah betik tu tak masak lagi. Okey, tapi on the way nak pergi sampai ke tempat yang nak dituju tu dah masak dah. Tapi kita kalau boleh kita nak elakkan proses pemasakan tu perlahankan. Kita nak perlahankan proses pemasakan tu. Kalau dia cepat masak, apa yang akan berlaku pada buah tadi? Cikgu dah cakap kan, dia akan jadi buruk, dia akan jadi busuk. Jadi macam mana nak jual? Jadi kita nak perlahankan proses pemasakan buah ni. Jadi apa satu kaedah yang boleh kita cadangkan?
Wajarkan tindakan anda tu. Wajarkan tindakan anda. Jadi di sini ada cikgu bagi beberapa contoh soal jawapan. Okey, beberapa contoh. Satu contoh jawapan lah. Okey, kaedah pertama. Buah-buahan yang dieksport perlu dibungkus secara vacuum. Itu dia, dibungkus secara vacuum. Penyingkiran udara dan oksigen. Cikgu highlight dulu dibungkus secara vacuum ni. Okey, anak ingat ya. Buah-buahan yang dah dieksport perlu dibungkus secara vacuum. Jadi penyingkiran udara dan oksigen. Penyingkiran udara dan oksigen. Sebab kita vacuum kan. Jadi kita kena buang oksigen atau udara. Okey, di mana dia boleh menghalang penghasilan etilena. Itu dia. Dia boleh menghalang penghasilan etilena. Maka pemasakan buah dalam perjalanan dapat diperlahankan. Sempat lagi lah kalau buah tu nak sampai ke destinasi tu, dia belum masak lagi. Jadi elok-elok lah, sedang-sedang lah bila penjual buah, dia nak jual buah, sempatlah buah tu tak masak lagi sebelum nak sampai jadi masak tu kan. Sempatlah orang membelinya. Ni tak sempat lagi orang beli, buah tu dah buruk, buah tu dah busuk. Sebab apa? Sebab proses pemasakan buah tu berlaku dengan cepat. Ni cara untuk mengelakkannya, dibungkus secara vacuum. Okey. Kaedah kedua, meletakkan buah-buahan tersebut di dalam peti sejuk. Dengan merendahkan suhu, pemasakan buah dapat diperlahankan. Itu kaedah yang kedua. Okey, kita tengok sikit lagi berkenaan dengan satu istilah iaitu teknologi efektif mikroorganism, EM. Okey, kalau ada anak-anak akan melanjutkan pelajaran pada peringkat yang lebih tinggi berkenaan dengan mikroorganism, okey, anak-anak akan jumpa perkataan EM ni, effective microorganism. Apakah maksud effective microorganism ni? Okey, kita tengok ya. Effective microorganism, EM, ialah campuran mikroorganisma anaerob yang memberi kesan baik kepada industri pertanian dan penternakan untuk meningkatkan mutu dan hasil pengeluaran. Okey, EM ni ialah campuran mikroorganisma anaerob. Mikroorganisma anaerob yang memberi kesan baik kepada industri pertanian dan penternakan, di mana dia akan meningkatkan mutu dan hasil keluaran. Yeast atau ragi. Yeast atau ragi merupakan salah satu mikroorganisma yang hadir dalam campuran EM. Yeast kan yang kita biasa buat roti ataupun ragi yang biasa kita buat tapai tu. Okey, merupakan satu contoh mikroorganisma yang hadir dalam campuran EM. Yeast berfungsi sebagai pengeluar hormon. Yeast tadi tu berfungsi sebagai pengeluar hormon dan juga enzim, di mana dia bertindak sebagai bahan bioaktif untuk meningkatkan keaktifan dan pembahagian sel tumbuhan dan juga akar. Okey, manakala selain daripada itu, yeast juga dapat meningkatkan keupayaan, meningkatkan keupayaan proses fotosintesis tanaman. Dan seterusnya, dia merangsang tumbuhan untuk berbunga dan menghasilkan buah dengan lebih banyak. Itu yeast tu. Okey? Baiklah, dah habis tajuk tingkatan 5, bab 5 iaitu gerak balas dalam tumbuhan. Mari kita imbas kembali topik yang telah kita pelajari daripada 5.1, 5.2 dan hari ini 5.3. Okey, kita lihat sama-sama apa yang telah kita pelajari. Kita ada belajar tentang jenis gerak balas. Kita ada dua jenis gerak balas iaitu tropisma. Yang mana tropisma ni dia ada 5 ya, ada tigmotropisma, geotropisma, hidrotropisma, fototropisma dan chemotropisma. Ingat lagi perkataan tigmo untuk sentuhan, geo untuk G untuk graviti, hidro untuk air, foto untuk cahaya dan chemo, K bahan kimia. Okey. Yang kedua iaitu nasti. Kita ada 5 juga. Okey, nasti, kita ada fotonasti, seismonasti, niktinasti, termonasti dan tigmonasti. Okey, kemudian seterusnya kita belajar tentang fitohormon, tahu tentang maksud fitohormon tu apa. Kemudian kita dah belajar berkenaan dengan jenis dan fungsi fitohormon. Kita ada auksin, gibberellin, sitokinin, asid absisik dan juga etilena. Okey, seterusnya peranan auksin dalam gerak balas tumbuhan. Dalam gerak balas, kita ada fototropisma dan geotropisma. Okey, auksin.
Dia berkait rapat dengan tropisma yang fototropisma dan juga geotropisma ni. Okey, dan seterusnya hari ini kita belajar tentang aplikasi fitohormon dalam pertanian. Dan cikgu ada beri beberapa contoh soalan kepada anak-anak berkaitan dengan tingkatan bab 5, tingkatan 5 ini di akhir video tadi kan. Okey, telah selesai bab 5. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam bab 6. InsyaAllah cikgu akan hasilkan video bab 6. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa subscribe channel cikgu dan kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.